Assalamualaikum semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam tajuk Syirik Merosakkan Akidah. Syirik merosakkan akidah. Kita selalu dengar tentang syirik ni kan? Tapi apa erti syirik ni? Okey, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya kita menyamakan Allah tu dengan sesuatu yang lain. Sama ada dari segi iktikad, perkataan mahupun perbuatan. Apa iktikad tu? Iktikad ni apa yang kita yakin dan percaya dalam hati. Kita tak lafazkan tapi kita berkata-kata dalam hati. Perkataan pula apa yang kita lafazkan, apa yang kita cakap, apa yang kita bagi tahu dekat orang, dan perbuatan apa yang kita buat. Jaga-jaga dengan apa yang kita buat, takut-takut dia menjadi syirik. Baiklah, apakah dalil tentang syirik itu? Okey, dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah potongan ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Jadi, apakah hukum syirik tu? Na'udzubillahi min zalik. Syirik tu haram hukumnya dan ia termasuk dalam dosa yang paling besar. Jadi, elakkan diri kita dan niatkan dalam hati kita supaya kita tidak berlaku syirik pada Allah. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis syirik. Syirik tu ada dua je. Yang pertama, syirik jalli. Syirik jalli. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi. Mari kita lihat apakah dia yang dinamakan syirik jalli. Syirik jalli artinya percaya bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Contohnya, kita sembah berhala, kita minta tolong daripada kubur, kita pergi jumpa bomoh, minta tolong dia buat itu, buat ini. Itu antara contoh-contoh syirik jalli. Jadi apakah kesan syirik jalli tadi? Dia akan membatalkan akidah kita. Okey, apa yang kita percaya selama ni, percaya pada rukun iman tu akan terbatal. Okey, kemudian kita akan berdosa besar. Nanti akhirnya kita akan azab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Jadi, macam mana cara nak menjauhi daripada syirik jalli ni? Yang pertama, kita kenalah mendalami ilmu Islam. Kita ni nama je orang Islam. Sebab kita lahir sebagai orang Islam. Mak ayah kita orang Islam. Tapi kita tak faham Islam tu suruh buat apa, Islam tu larang kita buat apa. Jadi, kita kena belajar apa sebenarnya yang Islam suruh kita buat dan apa sebenarnya yang Islam larang kita buat. Kemudian, kita kenalah sentiasa mentaati perintah Allah. Jangan buat benda-benda yang Allah tak suka. Buat apa yang Allah suka. Buat apa yang Nabi Muhammad sarankan dalam hadis. Kemudian, istiqomah bila kita beribadah. Okey, istiqomah tu maksudnya buat sesuatu dengan berterusan. Bukan hari ni buat, nanti tahun depan baru buat lagi sekali. Nanti lagi 10 tahun baru buat lagi sekali. Itu tak istiqomah namanya ya. Kita kena istiqomah bila kita beribadah. Syirik khafi ni pula kena hati-hati, takut-takut dia berlaku pada diri kita tanpa kita sedar. Kenapa? Sebab erti syirik khafi ni ialah tidak niatkan kerana Allah ketika membuat sesuatu. Maksudnya kita buat sesuatu tu bukan kerana Allah, tapi ada sebab-sebab lain. Kata orang tu ada udang di sebalik mi. Contohnya macam mana? Contohnya riak. Riak ni sikap yang dalam diri kita
Semua orang ada riak ni, sama ada kita sedar ataupun tidak. Contohnya kan waktu kita bersedekah, kita bukan kerana Allah, kita buat kerana untuk menunjuk-nunjuk dekat orang. Ataupun kita beribadah sebab kita nakkan pujian daripada manusia. Jadi, apa kesan syirik hafi ni pada kita? Yang pertama, dia menghapuskan pahala. Sepatutnya bila kita bersedekah tadi, kita akan dapat pahala. Tapi sebab niat kita nak menunjuk-nunjuk dengan orang, maka hilanglah pahala kita tu. Tak dapat pahala, lagi dapat dosa. Kemudian, hidup kita tak tenang. Sebab kita asyik nak cari pujian daripada orang aja. Sebab kita asyik nak menunjuk dekat orang aja. Nak cari perhatian daripada manusia. Okey, jadi macam mana cara nak menjauhi diri kita ni daripada syirik hafi? Okey, yang pertama, kita kena belajar ikhlaskan diri kita ni. Buat sesuatu semata-mata kerana Allah. InsyaAllah Allah akan bagi apa yang kita nak. Yang kedua, kena sembunyikan kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita buat. Jangan canang, jangan cerita kat orang. Hari ni aku bersedekah banyak ni, banyak ni, banyak ni. Semalam aku tolong orang buat ini, buat ni, buat ni. Tak payah cerita. Simpan aja. Allah tahu sebab yang akan menilai, yang akan bagi pahala bukannya manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selesai sudah PDPR kita pada hari ini. Begitulah, semoga kita sama-sama mendapat iktibar dan belajar macam mana cara kita nak mengelakkan diri daripada syirik. Sama ada syirik jali ataupun syirik hafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.